Anda mahu perbaiki bacaan Al-Quran? Sering keliru dengan bacaan tajwid dan sedang mencari kelas Al-Quran? Jom selesaikan masalah anda dengan aplikasi Al-Hijrah Plus. Anda boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana jua yang anda suka. Sama ada di dapur sambil memasak atau di pejabat atau di tempat awam. Hanya di aplikasi Al-Hijrah Plus dan pendaftaran adalah percuma. Jom muat turun aplikasi Al-Hijrah Plus sekarang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Wah, rasa feel macam dekat TV pula. Sedangkan kita sekarang ni di Facebook Live TV Al-Hijrah. Selamat petang kepada anda semua yang bersama dengan kami, yang sentiasa bersama dengan kami, yang sentiasa mendoakan kami di TV Al-Hijrah. Hari ini semoga urusan anda dipermudahkan. Hari ini hari apa? Ini hari Rabu, hari Khamis. Hari ini hari Khamis, besok dah hari Jumaat, dah nak start cuti dan saya pasti sekarang ni pun dah memang sibuk bercuti dah. Minggu ni pun ada yang seminggu cuti, tak masuk office kan, sebab kita nak spend masa, kita nak bersama-sama dengan keluarga dan juga anak-anak yang tengah cuti sekolah sekarang ni. Sekali lagi, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang bersama kami di TV Al-Hijrah, Facebook TV Al-Hijrah. Okey, jadi kita dah ada siapa kat sini? Kita ada Wan Muhammad Afif. Hai, Assalamualaikum. Kita ada Roslina Muhammad Tahir. Kita ada Lini Nara Baharum KL. Jelas. Shah Alam pun jelas. Alhamdulillah bersama dengan kami. Seperti biasa, okey, kita nak kongsikan satu perkongsian, perbincangan untuk sama-sama kita tambah ilmu kita tentang kesihatan. Tentang kesihatan apa? Kesihatan badan lah, kesihatan diri kita lah dan sebagainya. Hari ini topik kita yang sangat menarik iaitu kecelaruan personality di sosial. Okey, kecelaruan personality di sosial. Celaru tentang personality anda di sosial. Apa pula di sosial itu? Biasa kita dengar media sosial, anti sosial ke apa dan sebagainya kan. Jadi kita akan rungkaikan selama 1 jam ini bersama dengan panel jemputan kita yang telah berada bersama dengan kita sekarang, iaitu Dr. Muhammad Zulkifli bin Muhammad Zulkifli. Hai, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Doktor kat mana tu? Saya dekat hospital actually. Daripada tempat kerja, ya. Ya, okey. Doktor adalah pakar psikiatri klinikal, psikiatri dan kesihatan mental dari Hospital Selayang. Alhamdulillah. Terima kasih doktor bersama dengan kita pada petang ni ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi para penonton ni, biasa kat TV para penonton. Boleh juga, ni pun penonton juga kan. Ni pun penonton juga. Jadi terima kasih. Hari ni sekali lagi saya nak bagi tahu dengan anda, kita nak cerita tentang kecelaruan personality di sosial. Kalau kita nak cakap tentang celaru, yelah disorder lah kan. Biasa kita dengar bila kita berborak dengan psikiatri ni, mental disorder. Tapi kali ni kita nak cerita tentang personality
disorder. Bila kita cakap tentang personality, setiap orang daripada kita ni ada personality yang berbeza-beza. Tak mungkin akan sama kan. Jadi ada yang suka maksudnya yang bersikap tenang, yang bersikap calm, ada yang bersikap panas baran, ada yang personality dia senyap je. Ada yang tak senyap, ada yang popet. Tu mungkin saya lah kot. Macam kau kan. Jadi tak tahulah, mungkin ada jenis yang macam anxiety, personality kan. Jadi mungkin penonton kita dekat live Facebook ni boleh cakap, anda personality macam mana? Seorang yang senyap ke, introvert ke, extrovert ke? Boleh cakap boleh kongsi dengan kita dekat Facebook ni supaya kita tahu anda personality yang bagaimana. Jadi hari ni kita nak cerita, rupanya ada masalah personality disorder disocial. Apa benda pula? Personality social. Kita bukan nak cerita tentang mental. Sekarang kita nak cakap tentang personality kita ni pun ada masalah, tapi rupanya ada masalah personality disocial. Apakah itu disocial? Doktor silakan, Doktor Christine. Terima kasih. Panjang mukadimah awak. Saya pun macam risau bila nak masuk ni. Kena panjang sebab kita sejam ni, Doktor. Okay, first of all terima kasih sebab jemput saya. Terima kasih kepada KKM dan Hospital Selayang lah beri kebenaran untuk saya bincangkan tajuk ni dengan TVB Al-Hijrah. Personality disocial, bila kita dengar disocial kan macam nak sebut pun kadang-kadang susah. So macam yang awak cakap tu lah, media sosial ke, apa benda disocial tu. Tapi sebelum kita bincang pasal personality disocial ni, saya rasa better kita buka dulu apa tu personality. Sebabnya dari segi pengalaman awam, personality ni adalah perangai ataupun perbuatan kan. Tapi dari segi psikologi, dari segi psychiatry, personality lebih sikit daripada tu. Sebabnya dia bukan sekadar perangai, tapi dia lebih kepada macam kita punya jati diri, kita punya peribadi, ataupun paling dekat sampai dapat kita punya akhlak. So maksudnya apa yang kita rasa, apa yang kita fikirkan, apa yang kita buat dan macam mana orang nampak kita. So semua tu dikira sebagai kita punya personality. So kalau nak katakan personality macam-macam jenis, macam yang awak cakap adalah anxious lah, ada yang jenis sociable, yang jenis suka bergaul, ada yang jenis timid, pemalu sikit, segan nak jumpa orang, ada yang introvert, ada yang extrovert, macam-macam jenis punya personality kan. Contoh personality Dr. Kisti pula. Saya susah nak cakap sebab selalu kita tak baca diri sendiri, kita suruh orang baca. Okay. Jadinya bila personality tak semestinya abnormal kan, semua orang ada personality masing-masing. Cumanya kita kata tu sebagai kecelaruan atau satu personality disorder apabila ciri-ciri personality kita tu dia macam keluar sedikit daripada norma-norma yang boleh diterima masyarakat. Contohnya macam personality disocial ni lah, maksudnya dia punya ciri-ciri personality tu kadang-kadang membawa masalah kepada cara dia berhubung dengan orang, cara dia bercakap atau apa yang dia cakap tu menyinggung orang lain tapi dia tak perasan. Personality disorder ni konsep dia adalah satu, ciri-ciri tu keluar daripada norma yang boleh diterima kan. Dua, kalau English dia kata pervasive, maksud dia menyeluruh. So bukanlah macam dekat tempat kerja je macam tu tapi tempat lain okey, tak. Personality disorder ni maksudnya dia punya personality tu dekat tempat kerja pun macam tu, dekat luar dengan family pun macam tu, bila pergi berjalan-jalan pun macam tu, sama saja personality dia. Dan inflexible, maksudnya dia tak boleh berubah. Taklah macam tiba-tiba kata hari ni perangai dia macam ni, besok dekat tempat kerja perangai dia lain. So personality tu bukanlah sesuatu yang berubah setiap hari atau berubah setiap masa, dia satu yang sama. So bila benda yang sama, kita bayangkan kan, benda yang sama tapi tak boleh diterima orang, so makin lama eventually dia akan memberi kesan lah kepada dia dan kepada cara dia berhubung dengan orang lain. Okey, betul. Jadi kita pun rasa macam, so itu disorder lah. Ya, so kalau bila dia dah sampai ke tahap yang mana dia affect, dia mengganggu dia punya kehidupan harian dan mengganggu fungsi masyarakat, fungsi community tu baru kita kira sebagai disorder. So kalau macam dia senyap-senyap, jenis penyegan, kita dah kata pergilah bersama dengan orang, dia tak nak. Tapi tu tak dikira disorder lah sebab dia masih lagi boleh berfungsi, dia masih lagi boleh pergi kerja kan. So okay, itu macam adalah personality disorder. Okay, kalau macam disocial, kalau disocial ni dia kalau kita tengok kan, disocial, dis tu adalah daripada bahasa Inggeris, daripada perkataan Greek lama dulu. Dis tu maksudnya ill ataupun difficult. So bila kita gabungkan dis dengan social, maksudnya dia punya personality yang susah
untuk dia berhubung dengan orang lain untuk dia terima orang lain. Contohnya ciri-ciri utama yang ada dalam orang yang ada personality disocial ni adalah dia jenis yang sangat impulsif. So bila dia impulsif, dia tak fikir panjang, dia buat apa yang dia nak buat. Kita rasa macam okey lah, tak ada masalah kan. Impulsif, buat je lah. Tapi kadang-kadang dia sampai dia tak planning. Bila dia tak planning tu yang kadang-kadang dia buat, lepas tu orang lain macam kenapa buat macam ni, kenapa tak buat macam tu. Ada banyak lagi cara yang lebih mudah. So dia tak banyak berfikir kepada apa natijah perbuatan dia. So sebab dia buat berdasarkan impuls. Dia buat je, dia main buat je. Dia fikir dia terus buat. Satu lagi yang kita selalunya kaitkan orang yang ada personality disocial ni adalah dia kurang ada rasa tanggungjawab terhadap apa yang dia buat. Dan dia tak ada rasa bersalah sangat terhadap apa yang dia buat tu. Contohnya, dia dah buat salah kan, sama ada dia rasa tak ada apa lah tu. Dia rasa macam tak berapa endah. Ataupun dia kata itu bukan salah dia, orang lain punya salah. Katalah kalau dia terlanggar kereta kan, dia akan kata orang tu lah yang salah sebab bawa kereta walaupun sebenarnya dia yang ke kiri ke kanan kan. So ciri-ciri itu adalah antara ciri-ciri personality disocial yang ada lah. Selalunya kalau kita nak katakan ada je orang yang ada contohnya macam jenis suka menyalahkan orang lain ataupun jenis yang tak nak bertanggungjawab atau jenis yang suka buat benda yang tak sepatutnya dibuat dari segi undang-undang, tapi bukan setiap masa. So itu kita tak kira sebagai personality disorder. Itu mungkin situasi lah, bukan personality kan. Kadang-kadang je kejap. Macam ciri-ciri ada tapi bukanlah disorder. Tapi disorder so maksudnya kita nak faham dia punya keyword, dia memang ciri tu memang akan sentiasa ada dan takkan berubah-ubah walaupun situasinya berubah. Betul. Dan selalunya personality ni sesuatu yang develop daripada zaman remaja. Maksudnya daripada remaja kita dah nampak sikit-sikit. So bila dia makin besar, dia makin jadi. So dia bukanlah sesuatu yang tiba-tiba umur dah 28 tahun baru tiba-tiba jadi macam tu. Contohnya lah. Okey, dan kemudiannya bercelaru. Okey, itu antara contoh-contoh dan ciri-ciri personality-nya lah. Tapi macam mana kalau kita nak fahamkan lagi lah, siapa yang macam lebih berisiko untuk mengidap kecelaruan? Sebab itu mungkin personality dia daripada remaja. Tapi makin lama dia bercelaru dan makin teruk, makin worse lah ya. So siapa yang berisiko dan ada tak sebarang sebab spesifik ke yang boleh kita kenal pasti sebagai punca keadaan ni? Mungkin ada satu benda yang boleh spark dia jadi macam tu. Ada tak macam tu? Okay, itu soalan yang bagus sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita tak faham kan. Kita tengok daripada macam kadang-kadang dalam satu keluarga pun semua orang sama, membesar dalam keadaan yang sama, tapi ada yang ada masalah kecelaruan disocial ni, ada yang macam tak ada masalah. So ada beberapa faktor risiko yang kita dah kenal pasti daripada kajian, daripada pemerhatian yang mengatakan bahawa mereka mungkin akan dapat disocial personality disorder ni pada masa akan datang. Selalunya saya suka bahagikan kepada macam kategori lah supaya senang kita nak cakap kan. Satu ada dari segi kategori dia sama ada genetik ataupun dari segi persekitaran, environment. So ni risk factor dia lah. Dari segi genetik kita boleh tengok kadang-kadang selalunya yang ada disocial personality ni adalah lebih banyak lelaki daripada perempuan. Oh, ya ke? Tu yang satunya lah kan. Bukanlah saya nak kata semua lelaki macam tu, tapi bila kita tengok lebih banyak lelaki daripada perempuan. Itu satu. Dua, ada sejarah keluarga. Maksudnya dalam keluarga tu dah ada orang yang mengidap kecelaruan personality disocial ni. So bila kita tengok kadang-kadang sama ada bapak dia atau mak dia atau adik-beradik yang ada, so ada kebarangkalian yang lebih tinggi untuk dia akan dapat di masa akan datang. Dan satu lagi, kalau semasa kecil, semasa remaja, macam saya cakap tadi kan, personality ni kita bentuk daripada zaman remaja. So daripada remaja tu sendiri, kita dah nampak ada bunga-bunga kecelaruan tingkah laku. Maksudnya kita panggil conduct disorder. Dah ada nampak masalah dari segi susah nak dengar, susah nak ikut peraturan, suka contohnya macam suka mencuri atau suka menipu atau memusnahkan harta benda atau macam kejam kepada orang lain atau zalim kepada haiwan, peliharaan contohnya. So kalau ciri-ciri ni ada masa zaman remaja, kebarangkalian dia untuk mendapat disocial personality disorder ni lebih tinggi bila dia dah dewasa. Itu dari segi genetik lah. So dari segi yang kita tak boleh nak alihkan, benda tu memang dengan dia kan. Tapi dari segi persekitaran pula, kalau kita tengok selalunya orang-orang yang berisiko tinggi untuk mendapat personality disorder dari segi disocial ni adalah semasa kecilnya, semasa membesar, satu dari segi family dia tu sendiri. Dari segi keluarga tu tak berapa harmoni. Maksudnya mungkin ada perpecahan ahli keluarga, mungkin dia pernah dihantar duduk dekat
rumah penjagaan contohnya, ataupun parents selalu bergaduh macam, ataupun dalam keluarga tu sini ada orang yang terlibat dengan jenayah atau terlibat dengan penggunaan dadah atau dari segi penggunaan alkohol. So benda-benda ni akan menyebabkan dia punya perkembangan semasa kanak-kanak tu dah diwarnai oleh elemen-elemen ini. Tu yang akhirnya bila dia membesar, dia boleh dapat dan lebih berisiko tinggi untuk dapat personality disorder jenis antisocial ni lah. Salah satu yang kita selalu tak perasan tapi bila kita tengok adalah sekiranya semasa kecil mereka didera. Tak kisahlah dari segi penderaan fizikal atau emosional atau seksual kan. So bila dah didera ataupun bila parents dia satu jenis baik, satu yang jenis macam sangat garang. So dia dah confused dah. Masa bayangkan budak 5-6 tahun kita tengok bila dia buat satu benda ni, mak marah, ayah kata tak apa. So dia dah tak sure dah. Sebenarnya boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kan kita panggil inconsistent parenting style. So bila dia tak sure tu, lama-lama dia akhirnya terpaksa come up dengan dia punya style nak katakan kan. Dia kena percaya, dia kata kalau dia kena fikir, dia kena buat je apa yang dia rasa dia boleh buat. So kalau orang tersalah buat, dia kata tak apalah, bukan salah dia sebab tak ada orang ajar contohnya. So ini yang akhirnya bila dah makin dewasa, ciri-ciri ni yang develop untuk mendapat dissociative personality disorder. Okey, macam yelah banyak contoh yang Dr. Kisti dah bagi tahu semua dan kita faham lah macam mana, tapi mungkin bila kita dah rasa adalah ciri-ciri tu dalam diri kita semua, jadi apa agaknya simptom-simptom lain tu yang kita rasa dah ada dalam diri kita dan kita kena jumpa doktor untuk lebih diagnose ke macam mana? Okay. Untuk satulah sebelum kita pergi dekat situ, saya cuma nak bawa sikit sebab bila kita cakap dissocial personality, mungkin antara orang akan Google kan dissocial personality disorder and then akan keluar antisocial personality disorder. So macam yang mana satu ni? Betul ke? Dissocial dengan antisocial personality disorder sama. Maksudnya kalau kita tengok setengah buku pakai antisocial, setengah buku pakai dissocial. Cumanya antisocial tu bukan macam apa yang masyarakat selalu kaitkan antisocial ni dengan antisocial personality. Sebab orang kata antisocial, orang kata jenis tak nak bercakap, jenis nak duduk diam je, jenis tak nak campur orang. Itu bukan antisocial, itu just pemalu ataupun introvert. Antisocial. Tapi kita biasa sebut lah macam tu antisocial kan. Aku ni tak naklah keluar, aku antisocial hari ni. Tak. Dia bukan macam tu. So antisocial dengan dissocial ni samalah. Dari segi simptom, sebab kecelaruan personality ni sebenarnya dia bukan sesuatu yang kita boleh kata aku rasa tak sihat lah hari ni. Sebabnya dia personality kan, so dia sepanjang hari daripada kecil sampai ke besar akhirnya menjadi disorder. So selalunya kita nampak bukan dari segi apa yang orang tu perasan, sebab dia membesar keadaan dia macam tu, dia rasa benda tu normal. Apa yang orang selalu nampak, apa yang kita boleh detect bila orang lain yang perasan. Ataupun bila dia punya perbuatan harian itu menyebabkan banyak pergaduhan, banyak salah faham, dia nak dapatkan kerja susah sebab asyik bergaduh dengan orang. Jadinya orang yang perasan kalau dia punya isu tu adalah sebab kesan kepada perbuatan dia, bukan sebab dia yang rasa. So sebenarnya antisocial ni kita akan detect bila sama ada datang hospital sebab lepas pergaduhan ke, atau dia masuk penjara contohnya sebab ada buat kesalahan undang-undang. Lepas tu bila kita tanya, kita periksa, kita tanya history, kita tanya ahli keluarga lain untuk dapatkan sejarah kan, baru nampak sebenarnya ada ciri-ciri dissocial ni daripada dulu lagi. Selalunya macam itulah. So selalunya simptom-simptom yang kita ada ni macam ada beberapa kategori lah. Yang paling selalu adalah impulsivity. Maksudnya jenis yang dia gagal nak merancang masa depan. So maksud saya merancang masa depan ni bukanlah macam cerita nanti lagi 10 tahun nak, tak. Dia lebih kepada katalah besok nak kerja, so hari ni dia tak plan pun besok nak pergi kerja macam mana. Ataupun nak kena ada duit, macam mana nak buat, nak pakai duit. Dia tak tahu maksudnya dia tak tahu nak plan macam tu. Dia tak boleh nak plan sebab dia impulsif kan, dia apa dia nak buat dia. So kadang-kadang dia contohnya macam dia rasa dia memerlukan motor. So daripada dia bekerja untuk beberapa bulan, kumpul duit, dia lebih fikir kepada nak dapatkan motor susah. Apa yang aku boleh buat sekarang? Aku perlukan motor sekarang ni. So dia akan sama ada pinjam orang tapi tak bayar balik, ataupun dia curi je motor. Sebabnya dia impulsif kan, dia dari segi impuls. So itu satu. Selain daripada tu, dia ada kecenderungan untuk melanggar peraturan dan undang-undang.
Sebab itulah selalunya orang yang ada antisocial personality ni dia akan sampai kepada psychiatry apabila dia melakukan kesalahan ataupun dia bergaduh ke, lepas tu masuk ke polisan bawa ke kecemasan untuk diperiksa, katakan contohnya lah kan. Dan kita tengok dekat sana, kita tanya-tanya, oh sebenarnya ada benda lain. One of the other, salah satu faktor yang selalu juga kita nampak adalah dia rajin, dia licik dalam menjalankan muslihat. Kalau bahasa Englishnya dia panggil deceitfulness. So dia macam, dia pandai untuk plan, untuk buat muslihat lah. So dia, tapi plan yang plan yang betul dia tak pandai pula ya, dia tak licik pula. Tapi untuk yang muslihat dia licik pula Betul. So dia mudah marah. So dia cenderung bila dah mudah marah, orang terdiga sikit, dia punya tindakan lebih agresif. So bila dia agresif tu akhirnya terlibat dalam pergaduhan ataupun macam keserangan lah. So macam fights dengan assault. So dia akan ada isu-isu macam tu. Dan yang selalunya orang akan rasa frustrated adalah apabila dia dah buat benda-benda tu tapi dia tak ada rasa menyesal. Orang kata tak ada remorse kan. So bila kita tanya, macam saya cakap tadi lah, sama ada dia rasa bukan salah dia, ataupun dia rasa macam okay, so what, macam rasa tak indah macam tu lah kan. So bila ada ciri-ciri macam ni dan kita tengok-tengok balik, mereka perlu ada sejarah kecelaruan tingkah laku daripada zaman remaja. So itu adalah salah satu ciri besar yang mengatakan kalau ada tu, kebarangkalian untuk masalah diskursi ni sebenarnya adalah tinggi dalam orang tu lah. Okay, itu antara simptom-simptom lah yang perlu kita kenal pastilah. Okay, maksudnya bila kita dah tahu ada simptom tu, Dr. Kisti, dan kita kena jumpa doktor lah secepat yang mungkin sebab kita dah dapat kenal pasti tu. Dan kalau lah kita tak pergi jumpa doktor dan kita biarkan je benda tu dan kita merasakan alah ni benda-benda ini biasalah personality aku macam ni, ini bukan satu benda yang disorder, tak bercelaru lagi. Dr. Kisti rasa boleh tak dia boleh sejauh mana dia boleh pergi sampai teruk mana lah, maksudnya apa kesannya kesannya bila dia tak dapatkan rawatan yang sepatutnya bila dia dah rasa ada simptom personality disorder. Okay. Actually itu adalah satu pemerhatian yang cukup bagus sebabnya macam yang awak cakap kan, kebanyakan orang dia takkan nak jumpa doktor. Itulah kan, dia akan rasa benda tu normal. Betul. So selalunya kebanyakan masa mereka akan jumpa hanya apabila mereka dipaksa jumpa. Contohnya kalau ada buat kesalahan, ahli family members bawa ke, jom jumpa, kau ni lain macam sikit lah, contohnya lah kan. Ataupun kalau polis yang paksa bawa, ataupun hakim bila pergi mahkamah, hakim kata okay, nak arahkan untuk pemeriksaan. So selalunya masa tu baru kita akan in contact dengan dia orang lah. Okay. Bila tanya pasal kesan kalau tak ada rawatan lah kan, yang menariknya antisocial personality disorder ni adalah satu spektrum. Maksudnya dia ada kategori yang mild, yang ringan saja, dan dia ada kategori yang severe, yang teruk, yang memang selalunya macam akhirnya akan buat kesalahan undang-undang, akan masuk mahkamah 2-3 kali, masuk keluar kan. Tapi ramai yang di tengah-tengah, maksudnya dia taklah teruk, dia taklah sikit-sikit kan. Dan kategori ni selalunya dia tak akan sampai jumpa doktor tapi dia akan ada masalah lain dalam hidup. Contoh yang selalu dia adalah apabila hubungan dia dengan orang lain terganggu. Contohlah kan saya cakap dia agresif dan dia impulsif. So, bayangkan kalau tengah ni tiba-tiba dia marah, kita trigger sikit dia marah lebih-lebih, sampai bergaduh bertumbuk apa semua. Jadi sekali mungkin family member boleh maafkan lah. Tapi kalau jadi berkali-kali, so akhirnya orang akan alienate dia, orang akan asing dengan dia. Macam tak nak berkawan, tak nak geng lah kan basically. So lama kelamaan, bila semakin lama dia akan rasa macam dia seorang-seorang je sebab orang tak ada orang di sekeliling dia. Kan? So itu bila dia seorang-seorang macam tu, apa akan jadi dengan dia? Dia akan cuba untuk cari orang yang boleh geng dengan dia. So akhirnya tu yang dia akan terjebak dengan contohnya jenayah, sebabnya kebanyakan orang-orang yang mempunyai masalah disocial ni dia lagi senang bergaul dengan orang-orang yang sama dengan dia. Mungkin akan bergaduh lah lepas tu kan, sebab dia suka agresif. Tapi cenderung dengan terjebak dengan jenayah, ataupun bila dah macam kerja tak boleh tahan berhenti, kerja tak boleh tahan berhenti, kerja bergaduh berhenti, terlibat dengan pengangguran. Tu satu lagi, unfortunately lah. So selalunya bila jadi macam ni, dia akan cari cara yang jalan yang senang untuk handle masalah, untuk release stress contohnya. So dia akan terlibat dengan sebahagian kecil akan terlibat dengan penyalahgunaan dadah.
ataupun penyalahgunaan alkohol untuk release stress, untuk macam rasa tenang, untuk rasa masalah macam ni kita boleh selesaikan masalah dengan cepat. So bila dah jadi macam ni, dia akan meningkatkan risiko untuk mereka-mereka ni mendapat penyakit psikiatri yang lain. Contohnya anxiety, depression dan mencederakan diri sendiri. So itu memang dah teruk lah betul. So selalunya bukanlah sesuatu yang jarang berlaku, sesuatu yang quite common sebenarnya. Bila mereka yang ada antisocial personality atau dissocial personality disorder ni sebenarnya mula-mula datang, komplain ni adalah dia rasa murung, atau dia rasa sedih, atau dia rasa anxious, atau dia kata saya terlampau banyak menggunakan dadah, saya rasa nak berhenti. Dan bila kita tanya sebab apa rasa murung, dia akan cerita, hubungan saya dengan keluarga macam ni, saya rasa orang tak faham saya marah sikit je doktor, tak ada buat salah pun, tapi orang lain macam pulaukan saya. So bila kita kaji-kaji sebenarnya punca utama mereka dapat penyakit-penyakit psikiatri yang lain ni adalah kerana personality disorder mereka sendiri. Dan itu yang kita perlu tackle sebenarnya. Okey, jadi kena kenal pasti yang mana kita nak betulkan kesilapan itu kan. Jadi macam mana agaknya rawatan ni lah lepas dah tengok dia punya slack tu kat mana kan. So maksudnya doktor akan bagi tahulah nasihat sepatutnya, dan selepas itu agaknya apa rawatan yang lebih berpanjangan lah untuk pesakit ini, dan sebenarnya boleh dipulihkan ke macam mana? Sebab dah doktor kata tadi kan daripada remaja. So memang ada ruang untuk dipulihkan ke, atau memang akan kekal macam tu tetapi dia tak bercelaru sangat lah, dia akan kekal seperti macam personality dia je. One thing about personality disorder lah kan adalah satu, tadi saya cakap spectrum. So selalunya yang mild atau yang tengah-tengah moderate ni lebih chances untuk recovery atau kebarangkalan untuk mereka jadi lebih baik itu adalah tinggi sedikit, sebabnya tak teruk sangat. Itu satu. Dan yang keduanya adalah untuk personality disorder, kebanyakan daripada mereka semakin berusia, keterukan penyakit itu makin kurang. Maksudnya contohnya kan, kalau masa umur 20 selalu bergaduh, masuk keluar penjara apa semua, by the time mereka dah sampai ke umur 30-an, awal 40-an, penglibatan dengan jenayah dah kurang, rasa kurang marah dah kurang. Itu memang natural. Tanpa rawatan pun naturally dia akan improve. So which is why, sebab itulah kalau kita buat rawatan awal, kita boleh satu mempercepatkan dan membantu mereka supaya dia tak dia boleh handle penyakit ini, dan dia boleh mengelakkan daripada penyakit psikiatri yang lain macam saya cakap tadi, kemurungan, anxiety. So itu sebab kita kena make sure, walaupun kita kata orang antisocial kan, atau orang disocial sangat agresif, suka buat jenayah, tapi dalam masa yang sama kalau kita cuba untuk rawat, kebarangkalan untuk mereka sembuh tu ada. Dari segi rawatan, selalunya kita punya approach lah, kita punya cara kita tangani sesuatu penyakit psikiatri tu tak semestinya personality disorder, adalah dari segi menyeluruh. Maksudnya kita tak kata okey, kita fokus kepada ubat saja, kita tak buat macam tu. Sebabnya untuk penyakit psikiatri, kita perlu rawat dari segi keseluruhan, dari segi ubat, dari segi rawatan terapi, like talking therapy, contohnya macam counselling, beberapa lah dari segi pemulihan cara kerja, itu satu. Yang kedua, bila kita rawat pesakit, kita kena ingat pesakit ini hidup dalam komuniti dan ada ahli keluarga, ada orang kesayangan, jadi kita kena cuba involve mereka yang sanggup untuk join. Contohnya kalau kata dah kahwin kan, so kita berjumpa sekali dengan isteri dia, atau kalau ada mak ayah, jumpa mak ayah dia, tanya. Sebabnya bila kita bagi support kepada bukan sahaja pesakit lah, tapi kepada ahli keluarga, dia akan membantu pesakit ni punya peluang untuk recovery. Ya, okey. So itulah dia doktor. Sebenarnya nak tanya juga yang pasal ubat tu, tapi saya nak bagi doktor tarik nafas dulu kejap. Okay. Dah setengah jam tu bagi doktor tarik nafas, kejap lagi doktor yang termengah-mengah kan doktor. Jadi sambil-sambil tu kita nak tengoklah siapa yang dah bersama dengan kita dekat Facebook TV Al-Hijrah ni. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami untuk perkongsian ilmu. Kita tengah bercerita dengan Dr. Zulkifli bin Muhammad Zulkifli, pakar psikiatri klinikal, psikiatri dan kesihatan mental dari Hospital Selayang. Topik kita kecelaruan personality disorder. Jadi siapa yang ada kat sini ni? Terima kasih Lilina Baharom, Aminah Hashim, Faridah,
Muhammad Tahir. Ni semua ni pakai nama glamour ke apa? Maimunah, Maimunah Cik Nah. Kita ada Vasagi. Vasagi kata mantap. Nur Wafika hadir, Nik Muyassarah, Nik Din. Wani Izati kata dia nonton live sambil kat tempat kerja. Bagus. Jangan mengganggu kerja sudah. Kan? Daripada Mazna Ismail, Azimah Manap. Lepas tu tadi saya ada baca tadi dia kata dari Farah Aina. Doktor buatlah TikTok. Doktor ada TikTok ke? Saya tak ada TikTok, tak sempat, busy sikit. Tak sempat. Lepas ni doktor kena buat TikTok sebab Farah ini dah cadangkan ni. Maksudnya dia suka dengan perkongsian Dr. Zulkifli ni. Jadi kita ada juga Cahaya Ehsani, Nur Wafika, perkongsian yang baik. Siapa lagi kat bawah-bawah ni? Okey, Ain Eiffel dia kata menarik topik ni dalam tugas saya. Ain ni agak dia kerja dalam bidang apa ni? So memang topik yang sangat menarik. Biasa kita dengar mental disorder. Sekarang ni kita nak cerita tentang personality disorder, disocial. Disocial pun kita boleh samakanlah juga dengan antisocial. Betul tak? Macih. Hana Muhammad Said, macih dia kata. Okey doktor, kita sambung balik yang perkongsian tadi kan. Tadi kita dah tahu dah simptomnya macam mana, ciri-ciri orang yang ada personality disocial ni macam mana. Sekarang tadi doktor ada kata kalau ambil ubat pun perlu juga. Tapi kalau mereka yang ambil ubat je, dia tak ada nak dapatkan rawatan, dia dah jumpa sekali je dengan doktor, lepas tu dia ambil ubat je. Adakah ubat yang diambil itu boleh memberi kesan sampingan pada masa akan datang ataupun memang dia perlukan ubat tu sampai dia ada personality disocial tu? Okay, so kita nak cerita pasal ubat kan, tapi saya undur balik sikit sebelum kita terlupa, sebelum kita termiss cakap lah kan. Untuk dari segi rawatan untuk personality disocial personality disorder ni, rawatan utama dia adalah psikoterapi. Maksudnya terapi yang melibatkan kaedah-kaedah psikologi. Dia tak berapa ada ubat sangat. Actually jarang kita bagilah untuk personality disorder, jarang bagi ubat. Sebenarnya ubat tu kita bagi kalau dia ada personality disorder dan dia ada anxiety contohnya. Macam cakap tadi kan, dia boleh datang dua-dua sekali. Baru kita bagi ubat. Dan ubat tu pun untuk dia punya penyakit anxiety atau penyakit kemurungan. Sebab personality disorder ni sesuatu yang kita tahu rawatan utama adalah dari segi teknik-teknik psikologi. Tu bila jumpa dengan doktor, selalunya kita, that's why dia bukan sesuatu yang kita boleh jumpa sekali lepas tu sihat dah. Tak. Dia akan jumpa ada rawatan susulan. Kalau bukan dengan doktor psikiatri saja, kita akan jumpa dengan pakar psikologi ataupun dengan kaunselor. Dan usually kita akan buat sesi ni secara berterusan. Sebab kadang-kadang dia dah try kan, okay, kita dah ajar dia dah cuba kata okay boleh. Lepas tu tiba-tiba dia cuba praktiskan tak berjaya. So dia akan datang balik kat kita. So kita akan reflect balik apa yang dia boleh buat, apa dekat mana salah dia atau dekat mana yang kurang dia. Bukan salah lah mana kurang dia yang kita boleh tolong. So selalunya lebih kepada rawatan psikologi lah. Tapi bila bercakap dengan pasal ubat tadi, saya tahu lah sebab kebanyakan orang bila dengar pasal psikiatri terus tak nak ubat. Bukan setakat soalan dekat sini je. Saya dah kerja lama jugalah kan. Tak dah lama sangat tapi dah lah beberapa tahun. One of the things yang pesakit akan cakap, doktor saya tak nak makan ubat, nanti saya jadi zombie. Contohnya lah kan. Selalu macam tu. Kalau dah ubat psikiatri jadi zombie. Saya rasa ni salah satunya sebab bila kita tengok contohlah kan filem dulu-dulu ataupun cerita dulu-dulu atau bila kita baca buku zaman 1920-an, 30-an yang mengatakan bila makan ubat terus macam zombie, macam blur. Itu dulu. Sekarang kita ada banyak ubat-ubat baru yang side effect dia kurang. Dan kalau side effect yang ada pun contohnya dia bergantung kepada ubat dan dia bergantung kepada orang. So, setengah orang tu langsung tak ada side effect. Kita bagi dos tinggi-tinggi pun tak ada side effect juga. Dan kita rasa macam okey. Sebenarnya kebanyakan ubat kita sekarang ni adalah ubat yang dihasilkan untuk yang dihasilkan selepas bertahun-tahun daripada dulu punya cerita. So benda-benda baru ni side effect dia side effect profile itu adalah lebih kurang daripada ubat-ubat lama. Okey. Tak boleh nak berharap sangatlah doktor ya pada ubat tu kan. Okey. Jadi doktor, kalau kita cerita tentang personality disocial ni, kita sebenarnya boleh juga kaitkan dia macam ada sikit-sikit sama ke center dia dengan akathisia. Terus penonton kita. Tadi disocial ini akathisia pula. Apa benda pula ni Zida, doktor kita ni kan. Jadi kita tak, sebab
dalam penonton semua, dia adalah dalam term medical ianya dikaitkan dengan akatesia. So macam mana nak kenal pasti secara ringkas lah akatesia ni macam mana dan nak differentiate kan between two ni macam mana? Sebenarnya akatesia ni bukan penyakit. Akatesia ni adalah kita panggil gejala. Contohnya penyakit denggi, gejala demam. So macam akatesia ni adalah sesuatu yang kita kata gejala kesalsampingan ubat. Contohnya, dia bukan disebabkan personality disorder ni, disebabkan bila kita makan sesetengah ubat, bukan saja ubat psikiatri, kadang-kadang ada sesetengah ubat untuk mengelakkan muntah tu pun, kadang-kadang bila makan, orang boleh dapat penyakit macam, boleh dapat gejala tu. So gejala akatesia ni, kita selalu explain dari segi tak senang duduk, tak senang diri. Maksudnya, kegelisahan dalaman, dia macam melampau sangat, dia tak boleh nak duduk diam. Kadang-kadang tu dia kita kata, pakcik berdiri dekat situ seminit sekejap, dia tak boleh. Dia kena berjalan, kiri kanan, duduk, dia duduk nak kena bangun, bila bangun nak kena duduk. So dia tak boleh, dia restless, very restless. Dan bukan dalam minda je, dalam badan, dia kata kadang-kadang tak boleh nak control badan dia tu. So itu adalah salah satu gejala side effect ubat sebenarnya, daripada bukanlah sangat gejala psikiatri, bukanlah sangat penyakit psikiatri, tapi kepada side effect ubat. Dan one of the good things, satu benda yang bagus adalah bila kita dapat akatesia ni, kita akan detect, satu, dua, apa yang kita boleh buat, kita berhentikan jalan ubat tu. Kita tukar ubat lain. Sebab ubat psikiatri ni banyak. Ada banyak jenis, ada banyak kategori, ada banyak family. So kita boleh tukar ubat lain dan kita tolong dari segi gejala tu untuk kurangkan. So kita bagilah ubat penenang sikit atau ada ubat-ubat lain yang sesuai untuk tangani gejala akatesia ni. Sebab gejala akatesia ni akan hilang. Dia bukan something permanent. Okay. Selain daripada yang macam ni lah, nak duduk boleh, tak diri tak boleh, tu apa lagi agaknya simptom dia Dr. Kisti? Untuk akatesia ni kadang-kadang kalau kita nampak dia akan mundar mandi. Lepas tu dia nak tidur tak boleh. Sebab kita resah kan, dia resah tu bila kita, bukan dalam minda, keresahan tu keresahan fizikal. Maksudnya rasa badan tu bila duduk kena berjalan, bila jalan kena duduk. Dan kadang-kadang cuba kita bayangkan dalam 24 jam tak boleh nak selesa duduk. Akhirnya tu yang kadang-kadang orang rasa macam aku nak terjun je lah ni macam ni. Sebabnya sebenarnya rasa fizikal, dan rasa fizikal tu yang dah terlampau sangatlah, kegelisahan dalaman dia panggil. Orang putih kata inner restlessness. Dah overwhelming, dah terlampau sangat. So akhirnya tu yang dia buat sesuatu untuk menghilangkan benda ni. Kalau jadi macam ni, datang hospital terus. Sebab ini adalah kesan sampingan ubat dan ini adalah sesuatu yang kita boleh rawat dan kita boleh settlekan. Okey. Terima kasih Doktor. Sekarang kita tahu pula pasal akatesia. Akatesia ni macam-macam term ni. Kalau cerita lagi macam-macam lagi timbul lagi kan. Jadi kita ada daripada ni Saiful Hasan pun ada. Saiful Hasan, Nik Musyarah, Nik Din, penerangan yang jelas dan sangat bagus, memang hebat. Ni semua dah biasa dapat rawatan dengan Dr. Kisti ke macam mana? Dah kenal dekat Syam dan sebagainya. Okey. Baik, Dr. Kisti. Seterusnya kalau kata kita sebagai yalah rakan-rakan, saudara mara, bila dah dengar perkongsian daripada Dr. Kisti ni, kita naklah, kita rasa teringatlah, yelah dia pernah lah dia jadi macam tu, mundar-mandir tak duduk diam kan, pergi kenduri ke apa ke kan, dia tak boleh duduk diam lah, mesti nak berdiri mundar-mandir, mundar sana mundar sini. Jadi sebenarnya kita sebagai orang dekat lah kan, apa yang boleh kita bantu? Adakah kita kena terus cakap dengan dia, saya rasa awak ada ni simptom-simptom yang Dr. Kisti cakap tu, saya dengar dekat TV hari tu, mau kena marah pula nanti kan. So sebenarnya macam mana cara terbaik, sebab kita pun kena bermain dengan, yelah kena psycho jugalah kan, nak cakap dengan cara yang elok. Macam mana kita nak kena cara nak bagi tahu dengan orang yang kita nampak ada simptom macam tu? Kalau simptom akatesia macam saya katalah tu side effect ubat kan, suruh je pergi hospital. Sebab itu adalah something yang kita boleh rawat kan. Tapi dari segi personality disorder, contohnya dissocial personality disorder ni, dissocial personality disorder ni selalunya cara kita nak bantu adalah dengan kita cuba tangani stigma. Sebabnya bila orang ada personality disorder, tak semestinya disocial kan, personality disorder lain, borderline ke, histrionic ke, paranoid ke. So bila ada personality disorder macam ni, selalunya orang akan macam cuba untuk mengelak daripada berjumpa dengan orang tu. Sebab tu yang impulsif kan, pukul ke ataupun selalu kena tipu kan, so dia macam okey lah, taubat tak nak. Stigma dia adalah bila orang tu ada masalah psikiatri, tak semestinya personality disorder, masalah psikiatri, okey kita kena jauhkan diri. Dan itu sebenarnya tak membantu.
Sebab dia tak membantu pesakit dan dia tak membantu masyarakat. Sebab selagi orang tu sakit, masyarakat pun akan terkesan sama. So perkara pertama yang kita buat adalah kita cuba nilai kita punya stigma. Kita punya diri sendiri kan, kita apa yang kita fikir tu macam mana. Itu satu. Dua, dari segi sokongan. Maksudnya kita mungkin tak boleh nak tolong dia, tak boleh nak rawat dia, tapi kita galakkan dia untuk, atau galakkan ahli keluarga dia untuk consider bawa pergi jumpa doktor. Selalunya kalau nak cakap dengan orang takut kan, kita boleh cakap dengan orang ahli keluarga terdekat dia, macam pernah ke terfikir nak bawa jumpa doktor sebabnya marah dia tu macam melampau. Contohnya lah kan, mungkin ada masalah kawalan emosi, contohlah cakap macam tu. So kemungkinan orang untuk terima tu lebih senang daripada kata dia tu macam gila. Sebenarnya kita cakap perkataan gila tu dah triggering kan. Orang yang saya rasa lah kan, bila saya dengar pun saya rasa macam perkataan tu agak kasar lah kan, agak gila, padahal tak juga sebenarnya. Dan satu lagi yang saya rasa kita boleh buat adalah macam saya cakap tadi, personality disorder ni dia mula daripada zaman remaja kan. So bila kita nampak daripada zaman remaja ada budak yang dah ada masalah disiplin, selalu cari gaduh dengan orang, selalu buat kesalahan ataupun mencuri. Rather than kita marah dia, kita pukul dia ke atau kita punish dia, baik kita tanya dan kalau perlu kita bawa jumpa doktor. Sebabnya kadang-kadang dia mungkin ada kecelaruan perilaku dia yang kita boleh rawat. So itu adalah salah satu benda yang sangat penting. Sebabnya kalau kita dah, macam orang kata kan, melentur buluh bila ada rebungnya. So masa rebung tu sendiri kita dah rawat, insyaAllah buluh dia cantik. Betul-betul. Okey, baik. Itu cara untuk kita merawat kan. Saya tengok ada soalan daripada Cikgu Bat ni. Cikgu Bat original, dia kata demam orang mudah nak cari doktor. Tapi masalah psikologi ni ramai tak nak akui, malu dan payah dapatkan bantuan. Sebab kan, betul lah, terima kasih Cikgu Bat. Sebab kan kita selalu kaitkan kalau kata ada masalah psikologi ni, orang akan ingat kita ada masalah mental, masalah gila dan sebagainya. Dan kita rasa kita tak nak akui, kita in denial kan, kita rasa malu. Jadi sebenarnya doktor macam mana kita nak, macam mana nak cara nak atasi ke pun tak tahu nak cakap macam mana. Sebab kita pun kita tak nak akui yang kita ada personality disocial. Apatah lagi kita nak nak dapatkan pula rawatan tu. Kita rasa macam taklah, tak mungkin lah. Salah satunya adalah dengan kita tak perlu salah satu cara yang paling mudah untuk orang lain tolong adalah dengan bagi sokongan. Kan? Untuk kita sendiri adalah kalau kita takut nak cakap dengan doktor, jumpa kaunselor dulu. Ataupun jumpa ahli psikologi atau kita ada beberapa orang masyarakat yang macam kita kata NGO yang terlibat dalam segi kesihatan mental kan. So kita hubungi mereka dan tanya pendapat dulu kalau terus tak nak jumpa doktor. Sebab susah nak dapat terus jumpa doktor kan, mungkin rasa risau, rasa malu. Kalau terutama dari kawasan kecil yang mana orang yang kerja kat hospital kita kenal contohnya, so segan nak pergi. So kita approach orang-orang lain ni dulu and tanya. Sebab selalunya once kita dah break the first barrier kan, benda pertama nak buat tu dah buat, dah langkah lah setapak, kaki yang lagi sebelah tu senang nak bawa. Okey doktor, kalau contoh dalam suasana kerja lah kan, macam ni kalau kita sendiri, secara diri sendiri lah kan, kalau kita rasa kita ada simptom macam ni, personality disocial, kita rasa macam kita tak suka nak berhadapan dengan orang untuk nak buat kerja dan sebagainya. Lepas tu suasana kerja pula kiri dan kanan pula mengenali kita dan lagi macam adakah benda tu akan lagi macam tambah macam lagi provoke diri kita untuk jadi lebih teruk. Sebab kadang-kadang bila dia dah tahu kita macam tu, orang akan tak nak berkawan dengan orang tu, dia dah tak suka nak bekerja dengan orang tu. So apa akan kesan sampai efeknya yang mungkin akan terjadi pada si individu yang terkena kecelaruan personal disorder ni, disocial. So macam yang kita bincang tadi lah, bila orang yang ada kecelaruan personality disocial ni, satu, dia jenis impulsif kan, dia tak banyak berfikir, tak fikir panjang. Dan dua, dia senang marah. So selalunya bila combination dua ni dekat tempat kerja, tu yang akhirnya akan bergaduh kat tempat kerja. Orang tak suka. So mula-mula seorang pulaukan. Lepas tu akhirnya orang lain pun akan bergaduh dengan dia, orang lain akan pulaukan. Lama-lama dia tak tahan mengadu dekat bos. Bos mula-mula cuba layan. Tapi bila bos tengok sebenarnya orang lain okey dia saja. So akhirnya bos pun akan tegur dia. Tapi dia tak boleh nak terima. So akhirnya bergaduh dengan bos. Lepas tu berhenti kerja. So kita akan tengok pattern yang sama. Contohnya dia akan kerja beberapa bulan, ada isu, berhenti.
kerja beberapa bulan, ada isu berhenti. So itu adalah salah satu macam pattern yang mungkin kita boleh tengok sebab apa. Ataupun apa yang menyebabkan dia macam kerja berhenti. Okey. Baik, jadi doktor, ramai juga ini yang komen ni bagi Dr. Rehat tarik nafas lagi sekali kan. Kita ada ni IVS Roh Kencang Ain Eiffel. Dia kata tapi memang kenyataan orang tak nak kawan dengan orang yang ada masalah psikologi sebab dia selalu timbul masalah yang kecil jadi besar. Itulah yang kita sedang bincangkan. Maksudnya kita sebagai kawan ke, saudara mara ke, adik-beradik ke, kita kena ambil sama-sama tanggungjawab untuk memberi penyelesaian kepada individu tersebut. So kita ada Manuia, Mak Ya, ada Nur Fatiyah. Dia kata macam mana cara nak dapatkan rawatan. Tadi Dr. Kisti dah bagi tahu dah tadi kan. Mungkin Dr. Kisti lagi sekali lah kita belanja Nur Fatiyah ni. Dia nak tahu macam mana cara nak dapatkan rawatan untuk mereka yang dah rasa ada simptom personality disocial. Okay. Dari segi rawatan, macam cakap tadi lah kan, rawatan dia kebanyakannya adalah dari segi psikoterapi. Dan kalau perlu baru kita start ubat jika ada penyakit lain selain daripada dissocial personality disorder. Dan dapatkan rawatan untuk dari segi KKM hospital, flow dia sama dengan mana-mana penyakit. Sebabnya kita tak nak kata penyakit psikiatri cara lain ataupun pathway lain. Tak. Flow dia sama, which is klinik psikiatri adalah klinik pakar. Jadi jumpa doktor klinik kesihatan untuk dapatkan surat rujukan atau jumpa mana-mana doktor klinik biasa untuk dapatkan surat rujukan. Ataupun kita juga ada khidmat mentari, dipanggil perkhidmatan kesihatan psikiatri dalam komuniti. Mentari. So mentari ni selalunya kita cadangkan buat appointment sebabnya kalau walk in selalu kadang-kadang susah kan, tak tahulah ramai ke tidak. So kita cadangkan buat appointment, kita call. Boleh je Google mentari Malaysia, ada senarai mentari macam klinik. Bukan klinik, dia pusat kesihatan psikiatri community atau dalam masyarakat. Kita boleh cari kat mana yang paling dekat, kita call untuk buat appointment, untuk jumpa. So doktor dekat sana adalah orang-orang yang khusus dalam kesihatan mental. Ya, pakar. So nanti kalau dia kata okey perlukan rawatan lebih lanjut, dia akan refer kepada klinik kesihatan. Dia akan refer kepada klinik psikiatri di hospital terdekat. Okey, macam itulah ya. Okey, harap dapat menjawablah persoalan daripada Nur Fatiyah. Jadi doktor kita nak bagi iklan sekejap kan, nak bagi tahu dengan para penonton follower Facebook TV Al-Hijrah ni yang mana sekarang ni berada di Johor. Siapa ada kat Johor sekarang ni, jadi anda kena singgah di booth kami ataupun di Reruai TV Al-Hijrah kan, bila dah bahasa Melayu tu, pada 29 September hingga 2 Oktober. 29 September hingga 2 Oktober ini bertempat di Persada Johor International Convention Center bersempena Festival Islam dan juga Halal Antarabangsa Johor. Okey, lagi sekali Johor, di Persada Johor International Convention Center bersempena Festival Islam dan juga Halal Antarabangsa Johor. Jadi anda jangan lepaskanlah peluang untuk bersama-sama dengan kami untuk meet and greet. Kita ada personality TV Al-Hijrah, dan kalau anda datang boleh menyertai pelbagai aktiviti yang kami sediakan di booth tersebut. Antaranya adalah kita ada pertandingan mewarna. Kalau adik-adik yang datang nanti kan boleh buat boleh buat aktiviti bersama, pertandingan mewarna, ada melukis untuk adik-adik. Lepas tu siapa yang rasa macam ada bakat nak jadi pengacara, nak jadi ustaz yang memberi ceramah di TV Al-Hijrah tu, kita pun boleh buat juga. Selahkan bakat anda, kita nak buat sesi uji bakat. Pakailah cantik-cantik, makeup tak payah tebal-tebal, makeup biasa-biasa je. Okey. Lepas tu kita ada khusus lah personality TV Al-Hijrah, dan ada macam-macam lagi aktiviti yang kita sediakan untuk anda semua. Okey, doktor. Saya nak interview boleh ke? Doktor pun boleh sekali. Doktor boleh datang sekali. Doktor bagi tahu saya yang bagi tahu itu pasal personality sosial. Okey, doktor, untuk yang terakhir soalan kita ni lah kan, pesanan Dr. Kisti kepada semua penonton kita, follower kita di Facebook TV Al-Hijrah ni supaya kita aware dan kita kena
alert lah kan, dan kita jangan Hmm. merasakan ini benda-benda yang biasa. Kadang kita rasa tak ada apa lah ni, biasa je ni. Kita kena ambil berat sikit tentang apa yang berlaku di dalam personality kita ni. Kita rasa macam lain play sikit, kena take care. Silakan Doktor. Okay, kira ni kita kata macam pesanan akhir lah sebelum kita habis okay. Selalunya bila kita fikir pasal masalah psikiatri ni, selalunya kita akan nampak yang kita selalu nampak dalam TV ataupun dalam cerita-cerita lama contohnya kan, yang jenis cakap sorang-sorang, yang jenis cakap ataupun yang menjerit-jerit, tapi tak semestinya. Dari segi psikiatri ni, kita rawat mereka yang contohnya daripada kecil yang ada masalah ADHD, yang masalah autism dengan masalah behavior ataupun masalah kita punya brain and butter lah, skizofrenia, bipolar, personality disorder, ataupun yang sampai bila dah umur warga emas, contohnya yang ada masalah nyanyuk, yang ada masalah perilaku juga. So isu psikiatri ni bukanlah sesuatu yang sangat sebenarnya kita tahu dengan tidak je. Kebanyakan orang mungkin ada, mungkin tidak ada, tapi sebab bila dirawat, dia boleh jadi stabil. Jadi yang penting dengan psikiatri ni sebenarnya kita ada, bukan setakat kita nak kesan dan kita nak rawat, tapi matlamat kita adalah kita nak improve, kita nak menambah baik kualiti hidup mereka. Okay? Dan kita juga nak membolehkan orang-orang yang boleh kembali kepada masyarakat, berbakti balik kepada masyarakat, boleh buat begitu. So kita kata giving back to the community, boleh functioning balik. So sebab tu yang pentingnya sekarang adalah kita kena cuba tangani stigma kita. Bukan setakat orang punya stigma, kita punya stigma dari sini juga. Dari segi kalau orang ada masalah psikiatri, kalau boleh kita, daripada kita sama-sama naik dengan orang kan, kata kena jauh, kita fikir dulu apa sebenarnya yang sedang berlaku. Kan kita tangani stigma supaya kalau kita berjaya merawat, orang tu boleh sembuh, benefit dia bukan setakat kepada orang tu saja, tapi kepada masyarakat juga. Okay. Itu saja ya Dr. Kisti. Jadi ialah pesanan daripada Dr. Kisti untuk kita semua, kalau kita ada simptom tersebut ke, ataupun kita nak membantu rakan ataupun saudara kita yang ada personality disorder tersebut. Jadi sebelum terima kasih kepada Dr. Kisti, ni ada lagi satu iklan. Lagi satu iklan lagi, boleh. Ada lagi satu, banyak program kita TV Hijrah ni. Jadi para penonton, para follower Facebook TV Al Hijrah, sila dengarkan. Kali ni dengar je ya. Live di Radio IKIM pada 9 September hari ni lah. Besok lah. 9 September hari Jumaat kan. Confuse hari ni 8/9. Nampak macam 9/8 lah apa. Okey, pada pukul 9.30 pagi besok hari Jumaat, live di Radio IKIM, anda boleh dengarkan kita punya panel ataupun pentadabbur Quran Time, iaitu Ustaz Fazrul Ismail dan juga Ustaz Tarmizi Abdul Rahman sebagai korinya di Radio IKIM. Mereka akan memberi perkongsian tentang My Quran Time menjelang halaman terakhir. Jadi ini penonton-penonton setia TV Al Hijrah, khususnya Quran Time yang dah biasa dengan Quran Time ni kan, cakap alamak dah halaman terakhir dah. Jadi mereka juga ada di Radio IKIM yang anda boleh perdengarkan. Okey, hari ini 10 halaman terakhir, iaitu daripada surah Al-Fajr dan juga Al-Balad, muka surat 594. Jadi secara langsung di Radio IKIM pada 9 September pada pukul 12 tengah hari, insya-Allah. Okey. Jadi ada lagi tak? Tak ada dah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dr. Kisti. Dr. Kisti, lagi satulah. Kesimpulannya lah, lastnya lah, mungkin kita boleh rungkaikan, maksudnya simptom dia yang perlu kita tahu, dan juga cara nak rawat dia tu. Untuk terakhir ni kita simpulkan kesemuanya. Untuk disocial personality disorder, kebanyakan masanya adalah dari segi impulsivity, dari segi kecenderungan untuk melanggar undang-undang. Selalunya lah yang kita nampak kan. Dan dari segi kebolehan mereka untuk kontrol emosi. Rawatan dia, jumpa pakar-pakar psikologi atau pakar psikiatri untuk kita beri rawatan psikologi. Untuk kita beri rawatan psikoterapi. Dan supaya dengan harapan kita mengelakkan benda ni menjadi lebih serius. Okay. Saya lupa nak tanya satu benda pula. Mungkin Dr. Kisti boleh share dengan kita semua, ada tak, yelah of course lah ada kan, mereka yang ada gejala macam ni yang datang kepada Dr. Kisti, dan apa yang Dr. Kisti lakukan pada dia, apa yang terjadi pada dia, Dr. Kisti kongsikan satu seorang yang pesakit je lah.
Kebanyakan masa macam saya cakap lah, yang datang adalah disebabkan ahli keluarga yang bawa kan. So kita cubalah. Dari segi saya adalah kita jumpa, tapi selalunya kebanyakan masa kita cuba untuk jumpa beberapa kali. Tapi kadang-kadang ada kekurangan masa. Yang kita boleh buat adalah kita bagi counselling dari segi psikoterapi lah, yang mana yang kita boleh buat kan. Saya nak kata sebabnya rawatan ni mengambil masa. So kita nak kata dah habis, belum habis lagi kan. So saya susah sikit nak kata apa jadi sebab belum habis lagi. Susah kan, tapi ada macam-macam simptom lah, macam yang Dr. Kisti cakapkan tadi kan. Okey. Baik, jadi kita nak ucapkan terima kasih juga yang bersama dengan kita ni, Ain Eiffel, Dr. Kisti. Terima kasih atas perkongsian. Lepas tu dia tanya juga, Dr. Kisti ada Facebook ke? Nama sama juga ke pakaikan nama glamour? Jarang saya dekat Facebook ni sebenarnya. So Dr. Kisti boleh jugalah kot share sebab ada hadiah yang tanya ni macam mana nak nak tengok Facebook Dr. Kisti ke, kalau Dr. Kisti ada buat beberapa perkongsian yang lain ke di Facebook ke, silakan. InsyaAllah. Kalau saya dah buat Facebook untuk kerja nanti, saya akan share. Sekarang ni tak ada lagi lah. Kalau dah buat lah maksudnya. Kalau dah buat nanti. Sekarang ni belum ada lagi. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih juga ni yang bersama dengan kita pada daripada pukul 3 tadi sampai sekarang kita bercerita tentang macam mana kita nak mengenali kecelaruan personality di sosial. Tadi Dr. Kisti pun dah terangkan kita tentang bagaimana pencerahannya, dan yang paling penting sebenarnya semua kena mainkan peranan lah ya Dr. Kisti kan. Bukan kita nak melihat saja, kerana kita kena membantu juga mereka untuk memberi support system supaya ni mereka lebih kuat, supaya tidaklah bercelaru-celaru yang lebih teruk. Ya. Jadi terima kasih Dr. Kisti. Doktor lepas ni pun nak merawat pesakit yang lain lagi. Terima kasih doktor atas masa yang diberikan untuk bersama dengan kami. Terima kasih sekali lagi Dr. Muhammad Zulkifli bin Muhammad Zulkifli, pakar psikiatri klinikal, psikiatri dan kesihatan mental daripada Hospital Selayang. Terima kasih doktor. Terima kasih. Doktor nak cakap apa last word lagi ke? Tak ada lagi Oh tak ada. Terima kasih je lah. Terima kasih. InsyaAllah doktor nanti kita kita berjumpa lagi untuk perkongsian topik lain pula kan? InsyaAllah. Jadi doktor boleh sambunglah buat kerja. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum, dan juga kepada anda semua. Lagi satu perkongsian, iklan juga lagi satu. Kepada anda yang nak tengok, sebab ramai ni Dr. Kisti kata tak sempat lah nak tengok program-program TV Hijrah ni. Kadang-kadang contohlah program Assalamualaikum pagi-pagi tak sempat nak tengok, ataupun program-program yang mana-mana kat waktu tengah hari ke petang ke, rasa macam dekat tempat lain tak boleh nak tengok depan TV. Jangan risau, anda ada apps, aplikasi baharu di TV Al-Hijrah, iaitu kita ada Al-Hijrah Plus, di mana dalam Al-Hijrah Plus ni anda boleh melihat ataupun menonton semua program-program di TV Al-Hijrah. Yang bestnya bukan sahaja program pada 2022, program 2021, program dulu pun ada dipaparkan dalam Al-Hijrah Plus ni. Jadi caranya bagaimana untuk anda dapatkan Al-Hijrah Plus ni? Anda boleh download sahaja ataupun boleh muat turun secara percuma. Saya tak jamin, mungkin lepas ni kena berbayar pula kan. So sekarang, untuk masa sekarang ni, anda boleh muat turun secara percuma dan anda boleh dapat melihat program-program yang ada di TV Al-Hijrah yang menjadi kegemaran anda untuk ditonton pada bila-bila masa sahaja. Jadi terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Terima kasih Dr. Zulkifli kerana bersama kita. Saya Azina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa lagi. Anda mahu perbaiki bacaan Al-Quran? Sering keliru dengan bacaan tajwid dan sedang mencari kelas Al-Quran? Jom selesaikan masalah anda dengan aplikasi Al-Hijrah Plus. Anda boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana jua yang anda suka. Sama ada di dapur sambil memasak, atau di pejabat, atau di tempat awam. Hanya di aplikasi Al-Hijrah Plus, dan pendaftaran adalah percuma. Jom muat turun aplikasi Al-Hijrah Plus sekarang.